Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Ilya binti Kira Anwar dan nombor matrik saya 13DDT20F2012. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Suhaila binti Azli. Nombor matrik saya 13DDT20F2014. Assalamualaikum. Nama saya Alia Nazrina binti Amran. Nombor matrik saya 13DDT20F2038. Assalamualaikum. Nama saya Nur Arkila binti Tumiran dan nombor matrik saya adalah 13DDT20F2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Ifah binti Hamzah. Nombor matrik saya 13DDT20F2018. Saya akan terangkan maksud etika dan peradaban. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu adab dan etika. Maksud adab adalah budi pekerti, tingkah laku dan bahasa yang dituturkan dengan tertib dan sopan. Contohnya, kita perlu menghormati orang yang berumur dari kita. Seterusnya, etika. Etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos. Ia bermaksud sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesebuah masyarakat. Contohnya, seseorang itu dikatakan beretika apabila bertindak jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan. Definisi teori. Teori merupakan satu sistem idea yang bertujuan untuk menerangkan sesuatu, terutamanya berdasarkan idea-idea umum yang bebas daripada perkara yang dijelaskan. Definisi etika dari segi bahasa, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak iaitu adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Definisi etika dari segi sosiologi pula, satu penyelarasan menyeluruh mengenai benar atau salah yang menjelaskan apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Definisi peradaban pula berasal daripada kata dasar adab yang diberi imbuhan sehingga terbentuk kata nama terbitan peradaban. Keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa dan masyarakat. Sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Assalamualaikum. Nama saya Alia Nazrina binti Amran. Nombor matrik saya 13DDT20F2038. Prinsip etika dan peradaban mempunyai 5 jenis, iaitu undang-undang abadi, teori klasik teologi, kebebasan peribadi, deontologi universalisme dan keadilan teragih. Yang pertama, undang-undang abadi. Pemimpin agama lebih berdasarkan kitab suci berbanding pertimbangan logik. Yang kedua, teologi Kristian peraturan keemasan lakukan kepada orang lain seperti mana anda mahu diperlakukan. Yang ketiga, adakah ada kesilapan dalam undang-undang abadi? Tiada. Setiap agama menyediakan perabaian moral untuk pengikutnya. Seterusnya, teori etika teologi antaranya ialah teori utilitarisme. Yang pertama ialah individu perlu melakukan sesuatu tindakan yang menghasilkan kebaikan maksimum kepada setiap orang atau membawa kebahagiaan maksimum kepada majoriti. Contohnya, kita membuat sesuatu kebaikan, orang lain akan turut merasainya. Seterusnya, sesuatu perlakuan itu dianggap baik atau benar mengikut kadar atau pertimbangan kebahagiaan dapat diperolehi. Contohnya, mendera dengan keras orang yang melakukan kesalahan untuk mengelakkan kekacauan, kerugian, kejahatan atau kecelakaan yang lebih besar. Teori egoisme ialah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah betul jika ia membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Jenis teori-teori etika dan peradaban bagi yang ketiga adalah teori kebebasan peribadi. Yang pertama adalah prinsip kebebasan. Sistem ini merupakan satu nilai tunggal kebebasan sebagai keperluan utama masyarakat. Untuk yang kedua, masyarakat adalah sebuah persatuan antara individu
dan masyarakat bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Seperti contoh, pertukaran barang, pertukaran perkhidmatan atau hadiah yang diterima. Yang ketiga, corak pemilihan yang diwujudkan melalui prinsip pembahagiaan. Terdapat 5 prinsip pembahagiaan. Yang pertama, sama rata. Yang kedua, berdasarkan keperluan. Yang ketiga, usaha. Yang keempat, sumbangan. Yang kelima, kecekapan. Untuk jenis teori-teori etika dan peradaban bagi yang keempat adalah teori deontologi universalisme. Deontologi universalisme berasal daripada bahasa Greek iaitu tugas atau kewajipan seorang individu. Pendekatan ini berlawanan dengan teori teleologi. Oleh itu, niat peribadi menjadi tugas atau kewajipan jika kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Tugas utama melayan orang lain merupakan matlamat tersendiri yang berharga, bermaruah dan dihormati. Deontologi universalisme mempunyai hak asas. Antara hak asasnya, yang pertama, hak kebersendirian. Yang kedua, hak kebebasan hati nurani atau suara hati. Yang ketiga, hak proses berpatutan. Jenis teori-teori etika dan peradaban yang keempat ialah teori keadilan teragih. Yang pertama, teori keadilan teragih ini diutarakan oleh John Rawls. Ia berasaskan kepada keutamaan satu nilai tunggal secara eksplisit iaitu keadilan. Yang kedua, keadilan merupakan sifat kebaikan pertama institusi sosial seperti mana kebenaran adalah sifat kebaikan pertama bagi sistem pemikiran. Yang ketiga pula ialah terdapat dua elemen yang menjelaskan masyarakat dan institusi yang terdapat dalam masyarakat. Elemen tersebut ialah kerjasama dan konflik. Elemen bagi kerjasama kerana individu tahu bahawa usaha bersama akan dapat menjana lebih banyak faedah daripada usaha berseorangan. Dan bagi elemen konflik pula tidak dapat dielak kerana biasanya manusia mementingkan keadilan dalam pembahagian faedah-faedah yang boleh ditepati. Yang keempat adalah sistem ekonomi moden mengamalkan prinsip seperti sama rata, keperluan usaha, sumbangan dan kecekapan. Sebagai contoh, pendidikan awam pada teori diagih sama rata. Bagi keperluan pula diasaskan pada bantuan kebajikan. Seterusnya, usaha pula adalah atas komisen jualan yang diberikan dan penghormatan awam diberikan atas sumbangan, manakala gaji pengurus diberi atas tahap kecekapan. Yang kelima, mereka juga membentuk satu konsep ketidaksamaan bersyarat di mana perbezaan faedah perlu dijustifikasikan. Dan yang keenam pula, mereka juga akan memastikan perbezaan faedah yang dihasilkan seimbang untuk semua, terutamanya anggota masyarakat yang paling kekurangan. Kesimpulan yang dapat dijelaskan pada topik teori-teori etika dan peradaban ialah sedangkan kita bahawa walaupun teori-teori tersebut tidak berkonflik pada lahirnya, namun teori-teori ini dapat diselaraskan untuk menjadi sesuatu yang konsisten secara menyeluruh. Oleh itu, setiap teori hanya sebahagian daripada kebenaran dan setiap teori yang tidak lengkap atau tidak memadai sebagai cara untuk pertimbangkan moral yang terkandung dalam tindakan atau keputusan individu. Teori-teori tersebut juga dapat melaksanakan peranan dan tanggungjawab seseorang individu semasa menjalani kehidupan seharian. Maka berakhirlah pembincangan kami pada topik ini.